Assalamualaikum. Saya ada soalan untuk Datuk Seri. Ramai yang bertanya, PKP kali ini kenapa tidak dilaksanakan seperti PKP 1.0, dan juga SOP kali ini dilihat sentiasa berubah hingga mengelirukan rakyat, dan apakah pertimbangan yang sebenarnya dibuat dalam melaksanakan SOP? Okey, sebenarnya pandangan yang berbeza-beza daripada rakyat ni sebenarnya, ya. Apabila saya umumkan PKP Selangor, ramai yang marah kerana mereka ingatkan PKP di Selangor itu seperti PKP 1.0. Ramai yang marah. Sebenarnya PKP di Selangor pun sama dengan PKP 3.0 yang kita umumkan, iaitu dengan beberapa kelonggaran. Tapi bila kita umumkan PKP 3.0 semalam, ada juga yang marah. Kenapa kita tak buat PKP 1.0? Jadi kita buat 3.0 pun ramai orang marah, 1.0 pun ramai orang marah. Jadi tentunya kita tidak boleh memuaskan hati semua. Cuma yang saya nak sebutkan tadi bahawa alasan kita untuk tidak membuat PKP 1.0 kerana tidak mahu menyusahkan rakyat dari segi untuk meneruskan penghidupan. Seperti saya pernah sebut dulu, Tan Sri DG pun pernah sebut bahawa kita mengimbangi antara keperluan kesihatan dan juga keperluan penghidupan rakyat. Negara kehilangan 2.4 bilion ringgit sehari apabila kita tutup kesemua sektor ekonomi. Dan seperti yang saya sebutkan, yang paling terjejas teruk adalah kumpulan-kumpulan peniaga-peniaga kecil yang ketika itu tidak mampu untuk meneruskan hidup kerana kita telah pun menutup peluang perniagaan mereka kerana mereka tidak dibenarkan keluar rumah. Itu dari segi perniagaan. Dari segi kesusahan yang lain, selalu kita bincangkan, kita tak benarkan rakyat keluar rumah. Cuba kita bayangkan, mereka yang tinggal di rumah pangsa 2 bilik 650 kaki persegi, tidak boleh keluar rumah. Mereka terpaksa duduk beramai-ramai di rumah tersebut selama beberapa bulan. Cuba kita bayangkan betapa susahnya mereka melalui penghidupan ketika itu. Dan kita berbincang dengan Kementerian Kesihatan, nanti Tan Sri DG boleh maklumkan bahawa memang betul dari segi jangka masa untuk kawalan kita boleh menurunkan, melandaikan lengkungan itu memang lebih cepat dengan PKP 1.0. Memang, tetapi tidak bermakna melalui PKP 2.0 ataupun 3.0 kita tidak boleh melandaikan langsung. Kita buka sektor ekonomi dengan SOP yang ketat yang terpaksa dilaksanakan oleh mereka, tetapi kita dari segi aktiviti sosial kita sekat, iaitu tempat-tempat perhimpunan yang ramai sebagainya, yang kita juga tidak benarkan. Jadi bagi pandangan kesihatan, nanti Tan Sri boleh terangkan bahawa ini sebenarnya lebih penting dan membolehkan kita boleh mengurangkan dari segi jumlah jangkitan, dan perkara ini telah pun kita berjaya. Walaupun kita tidak berjaya sepenuhnya, tetapi kita mencapai kejayaan juga. Jadi sebab itulah kita akhirnya memperkenalkan PKP 3.0 ini, supaya dalam waktu kita nak menyelesaikan isu COVID, kita juga boleh menyelesaikan isu yang boleh menjejaskan kehidupan rakyat apabila mereka langsung tidak dibenarkan bekerja, berniaga dan sebagainya. Saya dipahamkan ramai yang kehilangan pekerjaan sewaktu PKP 1.0 apabila industri kompleks, syarikat-syarikat perniagaan sudah tidak mampu untuk membayar gaji pekerja mereka, ramai yang telah pun dibuang pekerjaan. Ini juga kesan
apabila kita menutup sektor ekonomi dari segi, dalam menjalankan aktiviti mereka, bukan kilang itu saja yang susah, tetapi kesan juga adalah kepada pekerja kilang, pekerja industri dan pekerja syarikat-syarikat lain yang terpaksa menghadapi masalah tidak ada pendapatan kerana syarikat mereka terpaksa tidak dibenarkan menjalankan aktiviti. Jadi inilah sebabnya kenapa kita perkenalkan PKP tetapi tidak terlalu strict seperti PKP 1.0. Kita perkenalkan PKP 3.0 supaya dapat kita seimbangkan antara keperluan penghidupan rakyat dengan keperluan kesihatan.